Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami grup 12. Kami ingin berbincang tentang kuasi eksperimen. Definisi kuasi eksperimen iaitu adalah reka bentuk yang digunakan untuk menggantikan reka bentuk eksperimen tulen apabila dalam proses pemilihan responden kajian, pengagihan secara rawat dan tidak dapat dilakukan oleh penyelidik. Okey, reka bentuk penyelidikan ini terdiri daripada dua, iaitu kuantitatif dan kualitatif. Manakala kita tumpukan pada satu, iaitu kuantitatif, iaitu kajian eksperimen, kuasi eksperimen, kajian tinjauan, kajian kolerasi. Manakala kualitatif, kajian etnografi, kajian kes dan kajian sejarah. Jadi kita tumpu pada satu, iaitu kuasi eksperimen. Tujuan kuasi eksperimen ini adalah dia biasa digunakan untuk menilai keberkesanan suatu program apabila responden kajian tidak dapat diagihkan secara rawat. Terdapat dua kumpulan responden yang mesti dipilih, tidak seimbang dan tidak mempunyai ciri-ciri yang sama. Tambahan lagi, kajian ini dilakukan ke atas individu yang sentiasa terdedah dengan ralat dari ralat-ralat daripada luar, seperti perbezaan jantina, umur, latar belakang, pengalaman lepas pengetahuan sedia ada, pengaruh persekitaran dan sebagainya. Faktor ini boleh mempengaruhi hasil eksperimen. Kajian ini biasa digunakan oleh penyelidik bidang psikologi dan pendidikan. Ciri-ciri kuasi eksperimen terbagi pada tiga, iaitu mengutamakan perbezaan antara kumpulan responden secara semula jadi, memerlukan kawalan terhadap pemberi ubah luaran yang tegas. Itu ketiga, terdapat dua atau lebih daripada kumpulan responden yang tidak diagih secara rawat. Persampalan. Kajian kuasi eksperimen ini menggunakan prosedur persampalan secara kebetulan ataupun persampalan kesediaan dan persampalan bertujuan. Persampalan secara kebetulan, penyelidik memilih mana-mana responden kajian yang ditemui atau yang paling dekat dengannya. Pemilihan responden kajian ini akan menimbulkan ralat yang tidak boleh dijangka kerana prosedur persampalan secara kebetulan, bukan melalui persampalan secara rawat. Persampalan bertujuan dalam kajian ini digunakan untuk mendapat kumpulan responden yang mempunyai ciri-ciri tertentu mengikut kehendak penyelidik. Sebagai contoh, kajian pelajar bermasalah disiplin. Jadi, sampel kajian adalah pelajar bermasalah disiplin. Sampel begini bukan merupakan sampel secara rawat. Okey, reka bentuk. Terdapat pelbagai reka bentuk kajian kuasi eksperimen, tetapi penjelasan hanya diberikan kepada tiga reka bentuk yang biasa digunakan di kalangan penyelidik dalam bidang pendidikan. Mengikut CUA, terdapat tiga kajian eksperimen kuasi eksperimen yang biasa digunakan, iaitu ujian pra-pasca, ujian pra-pasca kumpulan yang tidak seimbang, ujian pra-pasca kumpulan yang tidak seimbang, reka bentuk regresi tidak bersambungan, dan reka bentuk siri masa. Reka bentuk ujian pra-pasca kumpulan tidak seimbang merupakan reka bentuk yang paling popular digunakan dalam kajian berkesanan dalam bidang pendidikan. Reka bentuk ini mempunyai dua kumpulan responden, iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Kedua-dua kumpulan ini mempunyai ciri yang sama. Dan reka bentuk kajian ini akan dianalisis melalui ujian T, ujian ANOVA, yang digunakan untuk menentukan perbezaan antara kedua-dua kumpulan responden ini. Reka bentuk regresi tidak bersambung. Biasanya digunakan dalam kajian yang melibatkan kumpulan khas. Misalnya, menilai keberkesanan program pemulihan dan menguji keberkesanan program kaunseling ke atas pelajar yang bermasalah disiplin. Analisis ini digunakan sebagai ujian regresi. Reka bentuk siri masa merupakan kajian jangka masa panjang yang memerlukan masa dan juga tenaga yang banyak.
Reka bentuk ini tidak mempunyai kumpulan kawalan. Penyelidik tidak dapat membuat pembandingan sama ada rawatan yang dimerlukan akan menghasilkan perubahan yang diingini ataupun tidak. Pasca ujian yang akan dilakukan berulang-ulang sepanjang rawatan. Prosedur eksperimen, iaitu kita terdapat dua kumpulan kajian, iaitu kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Kedua-dua kumpulan ini akan menjalani ujian pra-eksperimen untuk membuktikan sama ada kebolehan atau keupayaan kedua-dua kumpulan, sama ada sama atau berbeza. Kumpulan kawalan akan melalui proses kajian secara normal, manakala kumpulan rawatan akan melalui kajian bersama dengan pemboleh ubah tidak bersandar kajian. Selepas proses kajian, kedua-dua kumpulan ini akan menjalani ujian post-eksperimen. Ujian post-eksperimen ini akan menentukan sama ada perbezaan antara keupayaan dan atau kebolehan kedua-dua kumpulan ini. Okey, terdapat reka bentuk penyelidik. Adakah mempunyai kumpulan kawalan rawatan? Adakah mempunyai kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan? Jika ya, responden tersebut adalah secara rawat ataupun tidak. Jika ya, kajian ini mempunyai hubungan antara pemboleh ubah bebas dan bersandar. Manipulasi pemboleh ubah bebas dan merhati pemboleh ubah bersandar. Ini merupakan kajian eksperimen. Manakala responden tidak merupakan kuasi eksperimen. Okey, iaitu utamakan perbezaan antara kumpulan responden secara semula jadi. Manakala tidak mempunyai kumpulan dan tidak mempunyai kumpulan kawalan dan rawatan, jika tidak, bukan eksperimental. Okey, perbezaan eksperimen dan kuasi eksperimen. Kajian eksperimen, terdapat dua atau lebih kumpulan responden yang mempunyai ciri-ciri yang sama diagihkan secara rawat. Contoh, program X pelajar melalui penyelesaian masalah meningkatkan prestasi pelajar. Manakala kuasi eksperimen, terdapat dua atau lebih kumpulan responden mempunyai ciri-ciri yang tidak sama, dan tidak diagih secara rawat. Sebagai contoh, adakah program Y kaunseling individu yang dapat meningkatkan motivasi pelajar yang bermasalah. Kelebihan kuasi eksperimen. Dalam kajian sosial ini, sains sosial sangat suka untuk memilih kumpulan yang boleh memenuhi keperluan penyelidikan dengan eksperimen. Dengan kuasi eksperimen ini akan menjadi alat yang sangat berharga untuk mengukur trend umum. Dengan kekurangan kuasi eksperimen, data tidak dikumpul secara rawat. Keputusan tidak tepat seperti mana yang diharapkan. Cuma faktor luaran mengganggu tidak balas subjek. Kesimpulannya, dari segi reka bentuk penyelidikan ini dilakukan apabila penyelidik ingin menentukan kewujudan hubungan antara pemboleh ubah bebas, pemboleh ubah bersandar yang sampelnya tidak secara lawak. Penyelidikan perlu berusaha untuk mengawal pemboleh ubah luaran atau dalaman yang ada supaya hasil yang diingini tepat dan boleh dipercayai. Sekian, terima kasih.